السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam, yang dikarang dan disusung oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Baik. Kita hadis yang ke-557 daripada kitab Bulughul Maram. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perbanyaklah oleh kamu mengingati penghancur kesenangan, iaitu kematian. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita masuk dalam bab baru, iaitu bab yang berkait dengan jenazah. Jadi mula-mula sekali dalam bab ni, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dia menyebut hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kepada kita perbanyakkan ingat kepada kematian. Bukan hanya ingat kematian, bahkan perbanyakkan ingat kematian. Dia kata akthiru zikra hadimil ladzat, perbanyakkan ingat kepada kematian. Kerana orang yang sentiasa ingat kematian cukup bermanfaat untuk dia nisbah kepada akhirat dia, nisbah kepada agama dia. Kalau jenis gandok-gandok sangat, ingat kematian tu sikit gandok. Kalau cakap gitu. Kalau jenis buat maksiat banyak, kalau sekiranya ingat kepada kematian ni, rasa kot nak bertaubat. Kalau dia ni malas buat amal, kalau ingat kepada kematian, maka rasa juga nak tambah buat amal. Jadi ingat kepada kematian adalah suatu perkara yang penting dalam kehidupan orang Islam, orang beriman yang mempercaya, yang meyakini bahawasanya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah daripada dia mati. Jadi memang perkara yang cukup penting kerana ia akan membantukan dia untuk bertaubat dan menambah amal kebaikan. Dia ingat kepada kematian yang dituntut oleh syarak adalah ingat kematian yang membantu kita untuk membuat persiapan. Bukan hanya semata-mata ingat mati. Kalau semata-mata ingat mati, bawa kereta laju lah. Bawa kereta laju. Suruh budak umur 14, 15 bawa, dia tekan 230, kita duduk tepi. Memang start daripada awal sampai kaki ingat mati siapa kali dia. Kalau semata-mata ingat kematian, dia apa yang dituntut oleh syarak bukan semata-mata ingat mati. Kalau semata-mata ingat mati macam Mekah bawah ni ya. Jadi dia ingat kematian yang dipuji oleh syarak, yang dituntut oleh syarak adalah ingat kematian yang membangkitkan, yang membantu untuk kita membuat persiapan setelah daripada kita meninggal dunia.
Hak tu hak yang dituntut oleh syarak. Jadi ingat kepada mati, kita ingat benda ke nasib kita lepas daripada kita mati kat gigi. Benda nasib kita. Amal kita dah buat cetong benda nasib kita. Dosa banyak siang malam dia buat dosa. Dah bila aku nak taubat? Bila mati tak tahu jadi benda ingat kepada mati itulah hak yang dituntut oleh syarak. Sebab itulah di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu dalam kitab sunangnya. Ada seorang daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mana ada seorang lelaki dari kalangan sahabat mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ajukan kepada Rasulullah beberapa soalan. Antara soalannya dia kata kepada Rasulullah, fa ayyul mu'minina akyas? Siapakah Rasulullah dari kalangan orang beriman hak yang betul-betul cerdik? Siapa orang beriman hak yang cerdik wahai Rasulullah? Cerdik di sini bukan dengan ukuran kita tapi dengan ukuran syarak. Kita kalau cerdik mengikut ukuran kita memanglah orang hak yang mempunyai, orang hak yang maksudnya orang hak yang berpelajaran, orang hak yang cerdik di kalangan kita. Tetapi orang yang cerdik di sisi syarak lain pula. Jadi ditanya Rasulullah, fa ayyul mu'minina akyas? Siapakah orang yang betul-betul cerdik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal aktsaruhum lil maut dhikra. Orang yang paling banyak ingat kepada kematian. Lepas tu wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaika akyas. Dan orang yang paling elok membuat persiapan untuk kematian, untuk perkara yang selepas daripada dia mati, untuk akhirat. Memang dijaga sungguh, elok sungguh persiapan dia. Golongan ni lah betul-betul hak cerdik je. Walaupun di atas dunia tidak berpelajaran. Bukan maksud jangan belajar, bukan. Belajar benda yang ditutup oleh syarak. Cuma kita nak kata bahawa ukuran orang yang cerdik di sisi syarak ni yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak ingat kepada kematian dan membuat persiapan yang cukup rapi, yang cukup comel untuk menghadapi perkara yang akan berlaku selepas daripada mati. Golongan ni yang betul-betul cerdik. Rasul kata ulaikal akyas. Kalau orang belajar ilmu tata bahasa Arab, perkataan ulaik adalah isim ma'rifah. Al-akyas juga isim ma'rifah. Dalam kaedah menyebut ma'rifatut tarafain tufidul hasra. Ma'rifah dua tepi, mubtada ma'rifah, khabar ma'rifah, ia memberi faedah akan hasar. Maksudnya golongan ni je yang cerdik, orang lain dah. Tu maksud dia. Dia dalam orang belajar bahasa Arab lah. Dia panggil, kita ada satu kaedah yang mana kita dapat memahami penggunaan dalam bahasa Arab dengan menggunakan kaedah ini. Perkataan ulaik adalah isim ma'rifah, al-akyas juga isim ma'rifah. Maka ma'rifatut tarafain ma'rifah, mubtada dan khabar, dia memberi faedah akan hasar. Maksud dia memberi faedah akan hasar. Perkataan hasar adalah ithbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adahu, mengisbatkan hukum kepada apa yang disebut dan menafikan. Ada pengisbatan dan ada penafian, menafikan hukum daripada perkara yang lain. Ketika Rasul kata ulaikal akyas, golongan ni sahaja yang cerdik. Cerdik ni untuk golongan ni je. Bermakna golongan lain tak cerdik. Tak cerdik dia cakap kita. Cakap gandum kata bodoh lah, lebih kurang je tu. Golongan lain bodoh belaka. Hak ni je hak cerdik. Tu maksud dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hak yang dituntut oleh syarak bukan hanya ingat kepada kematian, bahkan perbanyakkan ingat kepada kematian. Dan kematian yang dituntut oleh syarak supaya kita ingat ni adalah kematian yang membangkitkan kita untuk membuat persiapan, sama ada daripada sudut menambahkan amalan yang baik ataupun daripada sudut bertaubat kepada Allah di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya setiap orang yang beriman semuanya, ataupun setiap manusia, bukan setiap orang beriman, setiap manusia meyakini bahawasanya dia akan mati, siapa pun dia. Sama ada tu ada agama, tak ada agama, semua meyakini dia akan mati. Tak ada orang yang tidak meyakini dia yang semua yang hidup akan mati, melainkan orang yang bermasalah pada akal. Mana mungkin seorang manusia yang dia duk tengok
kelahiran demi kelahiran, kematian demi kematian, tiba-tiba dia tidak meyakini bahawa dia mati. Kematian adalah suatu hakikat, suatu pintu yang setiap yang bernyawa pasti akan memasukinya. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Siapa pun dia, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Sebab itulah kematian adalah hakikat yang tidak ada siapa pun yang menolaknya. Kerana kita duk tengok semua benda, suatu hakikat yang betul-betul berlaku. Manakala orang beriman, bukan dia hanya melihat kepada kematian sahaja, bukan dia melihat kepada kehidupan setelah daripada kematian. Kerana kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan lepas daripada kita mati di negeri akhirat. Kehidupan kita yang sebenarnya lepas daripada mati. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat adalah negeri yang betul-betul kehidupan yang sungguhnya. Manakala dunia ni sementara je. Sementara je, berapa tahun sangat hidup di atas dunia. Umat Rasulullah, umur umat Rasulullah ni di antara 60 hingga 70 tu umur ghalib umat Rasulullah. Dan ni Rasulullah kata dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Jami'-nya, kata Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku di antara 60 hingga 70. Dan sedikit di kalangan umat aku orang yang umur dia lebih daripada 70. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik, kata Rasulullah. Sedikit di kalangan umat aku orang yang lebih umur 70. Jadi pendek kata, umur umat Rasulullah dah sampai 200 tahun, 150 tahun pun payah dah nak jumpa. Payah dah 120 tahun pun sejuta seorang mungkin. Gitu kan? Memang jarang dah nak jumpa. Gitu, sementara. Umur yang sekejap, hidup di atas dunia sementara. Yang mana dalam tempoh yang sementara ni, apa yang dituntut kepada kita adalah kita kumpul bekalan yang akan kita guna selepas daripada kita mati. Kehidupan yang hakiki ni adalah kehidupan lepas daripada kita mati. Jadi jangan kita duduk di atas dunia ni jadi galik sangat. Sampai ke lupa di mana tempat kita nak pergi. Kita di atas dunia sementara je untuk kita kumpul bekalan yang kita akan guna selepas daripada kita mati. Kebahagiaan seseorang selepas daripada mati berbeza dengan kebahagiaan dan kesenangan seorang di atas dunia. Kesenangan seorang, kebahagiaan seorang di atas dunia kerana kebanyakan ataupun banyak harta yang dimiliki oleh dia. Kalau sihat tubuh badan, banyak harta, biasa orang tu senang lah biasanya. Tapi ukuran dan pertimbangan di negeri akhirat bukan lagu tu. Bukan. Negeri akhirat harta benda sedikit pun tak laku dah. Hak yang lakunya hati. Ketika kita datang berjumpa dengan Allah, selamat daripada kufur, selamat daripada nifaq, dengan membawa amalan-amalan yang baik, tidak ada dosa ataupun banyak kebaikan berbanding dengan kejahatan. Hak tu hak yang memberi manfaat kepada kita di negeri akhirat. Atas dunia ialah kira dengan harta lah. Begitu golik gitulah. Golik orang banyak harta senang, orang kurang harta susah. Golik kita kata golik, tapi ada kok banyak harta tapi sebelum dia nak dimakan. Hak ni nak dimakan sebab sakit ni, hak ni nak dimakan sebab sakit ni, hak ni nak dimakan sebab sakit ni. Kawan ni hak ayah ada bikin 4 jam setengah je dalam beg tu, 3 pinggang habis. Ngekerok-keroknya kokok, sedapnya, jilat jari. Kalau makan dengan kaki jilat. Kadang-kadang gitu pula kan. Jadi cuma kita kabur kebiasaannya di atas dunia ni, kesenangan seorang dengan melihat orang tu banyak harta lah. Tapi berbeza dengan di negeri akhirat, ukuran dia bukan di situ. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sadid. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda, anak pinak, melainkan mereka yang datang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya lagi, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mengharapkan kematian,
kerana suatu musibah yang menimpa diri. Agama kita melarang. Kita ingin mati, nak mati, cita-cita nak mati kerana musibah, kemudaratan yang menimpa kita. Itu maksud dia. Sakit terlajak sangat ni, ya matilah daripada hidup gini. Itu benda yang dilarang oleh agama. Susah sangat balah dengan orang fitnah gitu gini, macam-macam lah kesusahan yang dialami, ujian yang kita lalui di atas dunia ni. Ada masalah dengan orang tu, masalah dengan orang ni, masalah kewangan, masalah pekerjaan, masalah tu, macam-macam masalah ni. Jangan sekali-kali kerana permasalahan tersebut menimpa dirimu sehingga mu nak mati. Jangan. Benda tu dilarang. Dia sebenarnya kita nak mati ke tak mau mati ke lagi tak sampai masa dia dah mati. Kita tak mau mati dan sampai masa dia akan mati. Sebab kematian ni ataupun tempoh hidup kita, ajal kita ni telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, antara perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Taala adalah ajal kita. Sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Thumma yursalu ilaihi," kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, hadis yang panjang. "Thumma yursalu ilaihi al-malak." Kemudian ketika janin berada dalam perut mak dia dalam tempoh yang tertentu, Allah Taala utuskan seorang malaikat. Mula-mula Allah Taala perintah kepada malaikat tu, fayanfukhu fihi ruh, tiupkan roh pada janin tersebut hidup. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintah kepada dia dengan 4 kalimah. Yang pertamanya bikatbi rizqihi, tulis rezeki dia. Wa ajali, dan ajalnya, tempoh hidup dia. Banyak mana tempoh hidup sebenarnya ditetapkan. Selama mana tak sampai ajal lagi, nak mati ke, tak mau mati ke, dia tidak akan mati. Sampai ajal tak mau mati, dia akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Taala kata dalam Quran. Apabila sampai ajal mereka itu tidak boleh nak minta cepat, tak boleh nak minta lewat pun tak boleh. Dia akan sampai masa dia akan mati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walau bagaimanapun, apa di sana ada hukum. Orang yang ingin mati ketika musibah menimpa dia ada hukum. Hukum dia dilarang oleh syarak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yatamannayanna ahadukumul maut. Kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, hamba nak sebut sikit. Perkataan la yatamannayanna ahadukumul maut, dia boleh dua penggunaan. Maksudnya boleh guna la nafiyah, boleh guna la nahiyah. Kalau la nafiyah makna tidak, cita-cita, tidak mengharapkan seorang di kalangan kamu akan kematian. Tapi nafiyah dengan makna nahiyah, tidak di sini dengan makna jangan. Dan yang keduanya boleh kita guna la tu la nahiyah, la dengan makna jangan. Dia dalam bahasa Arab ni ada la makna tidak, ada la makna jangan. Perkataan la yatamannayanna ahadukumul maut boleh kata tidak berharap kamu akan kematian, dan boleh jangan berharap kamu akan kematian. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya la di sini adalah la nafiyah. Hak tu lebih comel lagi berbanding dengan la nahiyah. La dengan makna tidak, bukan dengan makna jangan. Sebab jangan ni larang. Tidak walaupun ada larangan, tapi makna dia lebih besar lagi. Maksudnya orang yang beriman mesti kena tidak ada sifat ni. Orang beriman tidak boleh ada sifat lagu ni. Orang yang beriman bukan setakat larangan, bukan kena menafikan benda ni daripada hati orang beriman. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, ketika ada musibah menimpa dia, jangan sekali-kali mengharapkan kematian. Kerana dia, kerana orang Islam, orang beriman, apa jua keadaan dia baik. Sama ada ketika senang, begitu juga ketika susah. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Oh pelik sungguh, oh hebat sungguh urusan orang beriman ni. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya keadaan orang beriman semuanya baik belaka. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Benda tu tidak ada melainkan hanya untuk orang beriman saja. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Ketika ditimpa kepada dia perkara yang menggembirakan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu adalah yang lebih baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar
fakana khairan lah. Ketika ditimpa benda yang mendatangkan mudarat, tiba-tiba dia sombong, maka itu adalah yang lebih baik bagi dia. Sekarang ni kita nak ke tak mahu ke, dia sampai masa dia tidak akan mati, sampai masa dia akan mati. Jadi kita kena jadikan perkara tersebut bertepatan dengan tuntutan syarak. Bertepatan dengan tuntutan syarak. Apa yang dituntut oleh syarak? Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa kemudaratan, maka jadikan perkara itu tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa kita, kemudaratan yang menimpa kita, kita jadikan ia sebagai tangga yang untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya musibah itu pada hakikatnya adalah nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Sebenarnya nampak pada zahirnya musibah, tapi pada hakikatnya nikmat. Kerana dengan musibah tersebut kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tak lagi nikmat yang lebih besar berbanding dengan seorang hamba lebih dekat kepada Allah Taala? Tak ada dah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali seorang di antara kamu mengharapkan kematian kerana suatu musibah yang menimpa dirinya. Ada musibah yang menimpa diri, jangan dia mengharapkan kematian. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna yanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bih, imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib, kata Rasulullah. Janganlah dia mengharapkan, berkeinginan untuk kematian. Sebab dia, sebab kalau dia tu orang baik, maka barangkali dia akan menambahkan kebaikan dia. Kalau dia tu melakukan kejahatan, maka ketika tu dia cuba mencari bagaimanakah cara untuk dia bertaubat kepada Allah. Sebab ruang masih lagi terbuka untuk dia bertaubat kepada Allah sebelum daripada dia mati, sebelum daripada dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia hak yang dicela oleh syarak adalah kita nak kematian, kita mengharapkan kematian kerana kemudaratan yang menimpa kita. Tetapi kalau sekiranya kerana fitnah pada agama, itu tak ada masalah. Kalau fitnah kepada agama, hak tu tidak menjadi masalah. Bahkan ada sebahagian daripada ulama ketika berlaku fitnah pada agama dia, maka dia minta berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala mematikan dia. Jadi maksudnya kalau dia masih lagi hidup akan rosak agama dia. Dah kiralah lagu mana. Contoh boleh kita buat macam-macam contoh. Macam-macam contoh. Kalau dia masih lagi hidup akan rosak agama dia dengan fitnah yang cukup teruk berlaku di zaman dia. Maka untuk dia nak jaga agama dia, maka tak ada masalah dia mengharapkan kematian. Ataupun mengharapkan kematian fi sabilillah, berperang di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah. Itu dituntut. Jangan waktu pun takut juga. Itu dituntut kepada setiap orang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara doa yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Jami' ini doa Rasulullah, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftun. Ini doa Rasulullah. Maksudnya jika engkau ya Allah menghendaki dengan hamba-hambamu fitnah, maka matikanlah aku tanpa sebarang fitnah. Jadi kalau kerana bimbang mudarat terhadap agama kita, maka itu tidak menjadi masalah. Dan bahkan perkara ini pernah dilakukan oleh sebahagian daripada ulama suatu ketika dahulu. Ketika ada fitnah terhadap agama, lalu dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mematikan dia. Kata Rasulullah lagi, namun jika dia mesti mengharapkannya. Anda kata janganlah nak kematian, mengharapkan kematian, berkeinginan untuk mati kerana mudarat yang menimpa dirimu, jangan. Tapi dia ni tak boleh, nak juga. Dah manusia kan sama, kadang-kadang sampai ke putus harapan, putus asa tu teruk sangat, nak mati juga. Okey, gini cara Rasulullah kata, benda tu asalnya dilarang. Tapi kalau nak juga, tak boleh nak elok dah. Terlalu teruk dah hati, hancur. Maksudnya hati ni putus asa dah, putus harapan dah. Maka cara yang agama kita ajar lagu ni, baca doa ni, kata Rasulullah, baca doa ni.
Benda membaca doa ni. Allah falyaqul. Mungkin dibaca Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani idza kanatil wafatu khayran li. Dah ganda maksud dia. Tak pandai bahasa Arab pun, bahasa Melayu pun tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala memahami segala bahasa. Kita berdoa boleh belaka nak doa dengan bahasa mana pun. Bukan mesti kena berdoa bahasa Arab. Dah apa pun doa sebab aku tak pandai bahasa Arab. Tak boleh. Doa lah dengan bahasa mana pun. Tak boleh bahasa Arab pun, tapi hak molek bahasa Arab lah. Sebagaimana hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, tapi sebenarnya tidaklah disyaratkan berdoa dengan bahasa Arab. Okey, maksud dia benda? Tengok maksud dia. Ya Allah, hidupkanlah aku selama mana kehidupan adalah lebih baik bagiku. Kita doa kepada Allah. Ya Allah, panjanglah kaum aku, hidupkanlah aku selama mana kehidupan saat itu lebih baik bagi aku. Sebab kita tahu, adakah kita hidup lebih baik bagi kita ataupun mati adalah lebih baik bagi kita? Kita tak tahu. Dan wafatkanlah aku, matilah aku selama mana wafat adalah lebih baik bagi. Jadi kita menyerahkan pemilihan terus hidup atau mati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan hak yang kita buat pilihan. Jadi kita serah kepada Allah Taala. Ya Allah, matikanlah aku sekiranya hidupkanlah aku sekiranya kehidupan ini lebih baik bagiku, dan matikanlah aku sekiranya kematian ini adalah lebih baik bagiku. Mudah je. Mudah je. Nak ingat bahasa Melayu dah. Bahasa Arab payah sikit nak ingat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya katanya wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min yamutu bi'araqil jabin rawahu ats-tsalatsah wa sahhahu Ibn Hibban. Maksudnya daripada Buraidah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, orang mukmin meninggal dunia dengan keringat yang membasahi keningnya. Keringat yang membasahi ni dahi dia. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin dia mati dengan keringat, dengan peluh tu. Araqil jabi ni peluh peluh atas dahi dia. Baik, yang membasahi dahi dia. Hadis ni diriwayat oleh 3 orang ulama hadis, termasuklah Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang beriman adalah orang yang berbahagia di negeri akhirat. Walaupun iman ada dalam hati dia sesaudara, orang beriman adalah orang yang berbahagia. Cukup dia beriman, dia berbahagia. Setiap orang yang tidak melakukan syirik kepada Allah, dia adalah orang yang berbahagia. Allah Ta'ala mengharamkan api neraka ke atas badan dia, ke atas tubuh badan dia. Dalam hadis yang diriwayat oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana kata Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, yang meyakini tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah Ta'ala mengharamkan ke atasnya neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada peringkat awal, ketika Rasul khabar kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal minta izin dengan Rasul untuk khabar kepada orang lain. Boleh tak nak khabar ke orang lain? Kata Rasul, kalau khabar ke orang lain, kayak gini kan, ia pakai doa amal. Itu cakap mudah lagu tu, lebih kurang gitulah maksud daripada perkataan Rasulullah. Lepas tu maka pada awalnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal tak khabar, tapi sebelum daripada wafat, Sayyidina Mu'adz bin Jabal khabar. Sebab dia ta'athuma, dalam hadis sebut lagu tu ta'athuma, kerana dibimbang dia telah untuk mengelak daripada dia melakukan dosa, menyembunyikan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setiap orang yang ada 2 kalimah syahadah di dalam diri dia, maka Allah Ta'ala mengharamkan jasad dia di atas api neraka. Jadi orang yang beriman, sama ada dia saat itu melakukan amal-amal yang soleh ataupun tidak, yang penting ketika dia mati dalam keadaan dia beriman, pastinya dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala tidak ampun dosa dia, maka Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam neraka Allah sekadar kejahatan hak yang dia buat dan sekadar tempoh hak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu, ataupun sekadar tempoh yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada penghujungnya tempat dia adalah syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dalam satu hadis yang sahih, tak silap ingat, diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair, atau kama qala, maksudnya akan keluar daripada neraka Allah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan dalam hati dia ada sebesar zarah daripada kebaikan. Maksudnya iman sebesar zarah dalam hati dia ada ketika dia mati, pasti dia akan terkeluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sana ada golongan-golongan orang yang mendapat kelebihan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan tersebut ada tanda-tanda dia. Tanda dia. Dalam hadis ini Rasulullah menyebut antara tanda orang yang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dari kalangan orang beriman adalah orang beriman dia mati dalam keadaan dahi dia berpeluh. Dalam keadaan dahi dia berpeluh. Okey, apakah maksud dahi dia berpeluh? Maksud dia dahi dia berpeluh, ulama berbeza pandangan dalam menafsirkan perkataan Rasulullah dahi berpeluh. Orang beriman mati dalam keadaan dahi berpeluh. Maksud dia benda, ada sebahagian daripada ulama mengatakan dahi dia peluh sungguh. Dah apa peluh? Ni sebahagian ulama kata dahi dia peluh sungguh. Dah apa peluh? Kerana dia malu ketika datang berita gembira kepada dia. Sebab kita nak mati tu datang berita gembira dah. Orang yang ahli syurga dapat berita gembira dah situ. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Hendaklah bergembira tu dengan dapat syurga. Dapat dah berita gembira. Jadi oleh kerana dapat dah berita gembira dia dapat syurga, dalam masa yang sama dia teringat kejahatan yang dia buat. Allah, banyaknya kejahatan aku buat, tak layak sebenarnya aku ni. Maka mari perasaan malu. Siapa kepeluh mari perasaan malu. Okey, itu benda pandangan yang pertama bagi ulama dalam menghuraikan hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud berpeluh dahi ini, maksud dia berpeluh dahi adalah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kinayah. Kinayah ni adalah kiasan, bukan peluh sungguh. Kiasan daripada susah dia nak mati. Kiasan daripada benda susah nak mati. Kan kita apabila susah ni sampai kepeluh kejap. Kan susah kan? Sampai kepeluh kejap. Jadi orang yang beriman dia susah nak mati. Maksudnya sakit tu, sakit ini. Sebab dia, sebab Allah Ta'ala nak ampun dosa dia dengan sakit tersebut agar dia suci sebelum daripada dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi al-waja'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang yang cukup teruk mengalami kematian saat nak mati berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup teruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesang, ambil air ada dalam tepi Rasulullah, ambil air sapu di muka, ambil air sapu di muka, kata Rasulullah, innal mauti la sakarat, sesungguhnya bagi kematian ni ada sakarat ni, ada mabuk dia. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kepadaku untuk menghadapi sakaratil maut. Sebab dia, sebab Allah Ta'ala nak ampun dosa. Allah Ta'ala nak ampun dosa sebelum daripada bertemu dengan Allah. Dah kan kita buat dosa siang malam, taubat malah apa? Buat dosa rajin, taubat malah apa? Nak syurga siang malam dia tak syurga. Dosa buat sama. Maka bagaimana kalau Allah Ta'ala mengampunkan dosa tersebut? Dengan Allah Subhanahu wa taala uji dengan bermacam-macam ujian. Antaranya kesusahan untuk menghadapi kematian. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Jami' dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah taala bi 'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Allah Taala kalau dia nak bagi kebaikan, dia nak bagi kebaikan kepada seorang hamba, Allah Taala akan percepatkan hukuman di atas dunia. Allah Taala hukum lalu di atas dunia. Susah tu, sakit tu, ada masalah semua kehidupan dia. Sebab Allah Ta'ala nak ampun dosa dia, Allah Ta'ala nak bagi kepada dia kebaikan. Dengan musibah-musibah, ujian-ujian tersebut, maka
Allah Ta'ala menghapuskan dosa dia, mengkifaratkan dosa dia. Tapi sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbi. Kalau Allah Ta'ala nak beri kejahatan kepada hamba, maka Allah Ta'ala dah bagi hukuman dia. Oh, senang weh, buat maksiat kau senang, buat jahat kau senang. Tak ada susah sikit. Kau sebuah mego. Oh, kau ada nama, kau orang suka. Tak ada sakit benda, tak ada susah benda. Buat kau jahat, kau molek, nampak pada pandangan mata manusia. Baik. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sehingga Allah Ta'ala akan balas dia pada hari kiamat. Allah Rabbi, hukuman di atas dunia nak banding dengan hukuman di negeri akhirat tidak boleh nak banding. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dua. Yang ketiga. Jadi maksud dengan orang beriman mati dengan berpeluh dahi adalah orang beriman ni dia bersusah payah di atas dunia. Jadi maksud dia adalah kiasan daripada bersusah payah di atas dunia untuk melakukan ketaatan. Kapeluh ni susah kan? Kesusahan untuk melakukan ketaatan, meninggal maksiat dan mencari rezeki yang halal, sehingga dia mati. Orang beriman. Jadi maksud orang beriman mati dengan berpeluh dahi. Pandangan yang pertama, memang peluh sungguh dahi dia. Sebab dia peluh, sebab dia malu, kerana dia telah diberi berita gembira. Cakap kita dah tubik keputusan dah, dapat syurga. Lepas tu dia ingatkan dia kejahatan banyak dia buat. Tak pernah sabar dia dapat syurga. Malu lah. Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, mengatakan maksud hadis ini adalah orang beriman, dia ni mati berpeluh dahi, maksudnya dia menanggung kesusahan. Dia menanggung kesusahan. Kesusahan nak mati sakit nak mati lama mana? Sebab Allah Ta'ala nak ampun dosa dia. Dua. Yang ketiganya adalah orang beriman ni selama dia hidup susah sama, duk buat amal, duk macam jalan dalam duri pun dia jalan dalam duri. Kau ni boleh buat ke tak? Oh, tak boleh buat, tinggal. Kau ni boleh buat, dia buat. Oh, sampai masa diwajibkan dia buat sesuatu, dia buat. Semayang, dia semayang, puasa, dia puasa. Benda yang haram walaupun disukai oleh hawa nafsu dia tinggal. Lepas tu dia cari rezeki halal. Rezeki yang tak halal banyak, tapi kau Allah Rabbi takut pada Allah Ta'ala tinggal lah. Oh, kalau nak cari hak tak halal tu berlambak sangat, boleh senang. Aku cakap kan, aku kalau nak cari rezeki hak yang haram tu tak seroyak lah. Contoh kan. Tapi tak embuh, tinggal belaka biarlah susah sikit pun, asal kata rezeki tu halal. Tu maksudnya kinayah, ada kiasan daripada kesusahan yang dialami di dalam mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadatnya, meninggal maksiatnya, mencari rezeki yang halalnya. Maka orang beriman begitulah keadaan dia sehingga dia mati. Jadi hadis ni ada beberapa penafsiran. Jadi kalau kita tengok orang tu mati tak perlu dahi, jangan kata dia ni bukan ahli syurga, jangan. Sedap pula. Kadang-kadang baca satu hadis, orang mati ni, orang beriman, alamat dia mati dalam keadaan baik, perlu dahi. Jadi orang tak perlu dahi, orang nak pakai lah. Jadi kalau orang tu mati senang je, tu orang baik lah tu, comel tu. Kalau mati susah, pas sakit. Orang ngajuk pergi banyak-banyak dah, gigit dah hidup lagi. Ingat mati dah, balik mula orang 2-3 kali duk main lagu tu. Baik, orang yang susah je mati. Baik, bela tu dia gitu. Orang kita bela tu. Susah mati, jangan. Bahkan ada sebahagian daripada ulama menafsirkan hadis ini mengikut hak yang kita kabar saat ni. Maksudnya orang beriman Allah Ta'ala uji dia ketika nak mati, susah dia menghadapi kematian kerana Allah Ta'ala nak membersihkan dosa yang dilakukan agar ketika dia berjumpa dengan Allah, diri dia bersih daripada dosa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Katanya wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim wal arba'ah. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maksudnya daripada dua orang sahabat Rasulullah.
Keduanya telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajarkanlah orang-orang mati dari kalangan kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Jadi kalau orang mati mengajar perkataan la ilaha illallah. Dia perkataan mauta adalah jamak daripada mayyit. Mayyitun mauta, maridun marda, syakikun syatta. Jadi jamak daripada perkataan marid. Orang-orang yang mati di kalangan kamu, orang mati di kalangan kamu mengajar la ilaha illallah. Bukan setakat orang Islam, orang kafir pun boleh ajar supaya dia mati dalam keadaan beragama Islam, mengucap dua kalimah syahadat. Baik, ajar perkataan la ilaha illallah. Jadi ulama ambil daripada hadis ini, disunatkan apabila kita tengok orang tu sakit nak mati, kita ajar dia la ilaha illallah, ajar dia. Orang duduk hospital ni boleh amal sama benda ni. Orang duduk buat ICU, boleh amal benda ni. Maksudnya boleh beramal sama dengan hadis ni. Lepas tu orang tu mati, orang ni mati, ajar sama. Kita yang duduk hospital ni jarang, 10 tahun seorang. Tu pun kadang-kadang nak down kita, 20 tahun seorang, kadang-kadang nak down kita. Takut kita dulu orang bagi ajar, bukan kita ajar orang. Takut orang down ajar kita. Jadi bila kita tengok orang sakit nak mati tu, kita pergi bisik tepi telinga dia, kata la ilaha illallah. Sebut gitu je. Orang accident, tengok nyawa-nyawa ikan dah, dia bisik tepi telinga dia la ilaha illallah. Ini benda yang diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah kata laqin wajar. Ini benda yang diperintah oleh Rasulullah. Benda ni disyariatkan, dituntut kepada kita supaya ajar orang nak mati perkataan la ilaha illallah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sepakat ulama mengatakan antara perkara yang disyariatkan dalam agama kita, ketika kita tengok orang nak mati, kita ajar dia la ilaha illallah. Ajar dia la ilaha illallah. Baik. Dan sebahagian daripada ulama berpandangan hadis ini boleh dijadikan sebagai sandaran kepada disunatkan bertalqin. Disunatkan bertalqin selepas daripada seorang tu mati. Kan ada sebahagian daripada di tempat kita lepas daripada orang tanam, dia pun bertalqin kan. Ada sebahagian ulama jadikan hadis ini sebagai sandaran. Sebab dia perkataan mauta makna dia adalah orang yang telah mati. Manakala digunakan kepada muhtadar, orang yang hampir mati, itu bukan makna asal, itu makna majazi. Jadi hendaklah kamu ajar orang yang telah mati di kalangan kamu akan ucapan la ilaha illallah. Jadi di antara benda yang diucapkan oleh orang yang bertalqin adalah dia mengajar kepada si mati bahawasanya Allah adalah Tuhan kamu. Maka ini pandangan sebahagian daripada ulama. Sebenarnya masalah talqin selepas daripada mati, maka ulama berbeza pandangan. Sebenarnya ada hak yang mengatakan sunat, ada hak yang mengatakan tidak disunatkan. Ayat padalah masalah begini. Jadi nak buat dipersilakan, tak mau buat pun tak ada masalah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum yasin. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahu Ibn Hibban. Daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bacakanlah surah Yasin untuk orang-orang mati di kalangan kamu. Kamu baca surah Yasin untuk orang-orang yang nak mati, orang yang sedang nazak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Hibban. Okey. Ya, dalam pengajian hadis kita ada dua benda yang penting yang perlu kita kena bincang. Cuma kita nak bincang belaka lah, jarang-jarang je. Kalau tempat ni kita nak bincang sikit. Sebab apa? Sebab di tempat kita ramai orang baca Yasin bila orang nak mati. Yang pertamanya daripada sudut thubut. Yang keduanya daripada sudut dalalah. Maksudnya daripada sudut thubut, maksudnya hadis ni sabit daripada Rasulullah. Hadis ni tarah dia lagu mana, hukum dia lagu mana, hadis ni sahih ke tak. Itu daripada sudut thubut. Yang keduanya daripada sudut dilalah dia baca batu. Daripada sudut makna dia, makna hadis ni wala.
Yang pertama, kita bincang daripada sudut sabit dok hadis ni. Sabit ke dok hadis ni? Hadis ni lagu mana kau penilaian ulama hadis terhadap hadis ini? Hadis iqra'u ala mautakum yasin, sebenarnya ulama hadis berbeza pandangan di dalam menilai hadis ini, sama ada hadis ini boleh diterima atau tidak. Sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Namun ada sekumpulan daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Maksudnya boleh diterima. Jadi ulama hadis sendiri berbeza pandangan dalam menilai hadis ini. Jadi masih lagi ada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Okey, itu yang pertama. Di sana ada riwayat yang kedua yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, yang mana hadis yang panjang. Dalam perkataan ni kata Imam Ahmad bin Hanbal, fakana al-mashyakhatu yaqulun, guru dulu kata walid idza quri'at 'inda al-mayyit khuffifat 'anhu biha. Apabila Yasin ni dibaca di sisi orang yang nak mati, maka akan diperrengankan, akan dipermudahkan untuknya dengan sebab bacaan surah Yasin tersebut. Dan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Al-Isabah menilai sanad hadis ini dengan sanad hasan. Jadi kesimpulan, di sana ada hadis yang dinilai hasan oleh beberapa orang ulama hadis, dan hadis ni dinilai hasan juga oleh beberapa orang ulama hadis. Yang mana hadis ni menjelaskan bahawasanya dituntut kita baca Yasin kepada orang yang nak meninggal dunia. Okey, itu daripada sudut sebut. Manakala daripada sudut dalalah jelas, bacalah oleh kamu Yasin ke atas orang yang mati. Perkataan orang yang mati ni mengikut pandangan yang disepakati oleh ulama adalah orang yang nak mati. Sebab itulah pandangan majoriti ulama disunatkan apabila kita tengok orang nak mati, kita baca Yasin. Di samping kita ajar dia la ilaha illallah, kita baca Yasin. Yasinul Quran lah. Sudah kita baca mana pun sunat berpandukan kepada hadis ini. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Syekh Ibn Taimiyah juga memilih pandangan disunatkan kepada orang yang nak mati kita baca Yasin. Jadi orang waktu kalau nak mati sunat kita baca Yasin berpandukan kepada hadis ini. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dapat sama-sama mengambil manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memurniakan kita syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.